Baik, kalau kita boleh rancang tentang perkahwinan, rancang tentang perbelanjaan, kenapa tak rancang rumah di dalam kubur? Kalau beli rumah sekarang, langsir kita tempah di mana? Kabinet ambil di mana? Tiles, 4 kedai tiles kita pergi cari. Bumbung, pilih jenis apa? Type A, Type B, Type C. Kenapa kubur kita tak pilih Type A, Type B, Type C? Nak lapang mana? Nak luas mana? Nak rehat macam mana? Kita boleh rancang supaya kubur kita nanti adalah tempat tinggal transit yang terbaik sebelum dibangkitkan semula. Okey Ustaz, macam mana yang kita nak supaya kubur kita ni jadi pertaruhan rumah yang terbaik? Nombor 1, Al-Quran. Baca Quran. Al-Quran ni kawan kita, bukannya handphone, bukan media sosial. Nak tidur Facebook, TikTok, Quran tak baca, tiba-tiba nak cerah dalam kubur. Menyimbang berjam-jam, duduk dalam kereta berjam-jam, Quran tak baca, nyembang. Duduk di masjid pun menyembang lah. Dah duduk dalam surau tu bacalah Quran. Ni dah duduk berlonggok menyembang 6 harakat, nyembang pasal Ustazah Hendun, nyembang pasal Pak Leman, lembang pasal Cik Mezah. Terserah nyembang lah, kita baca Quran je. Persiapan untuk di dalam kubur, diluaskan kubur. 2, silaturahmi. Sambung silaturahim. Sekarang bulan Syawal, bulan yang terbaik untuk kita sambung silaturahim. Atas nama open house. Bila orang panggil open house, pergilah. Kebetulan saya haus, pergi. Dan kalau boleh pergi rumah open house, janganlah nampakkan sangat yang kita ni haus. Bawalah buah tangan. Biasakan. Aku nak pergi open house. Singgah je lah kat Maidin, beli kacang 4 bungkus, beli air kotak 2 kotak, letak di atas meja tuan rumah. Ambil besen, beli kedai RM2, tuang kacang. Kotak air kotak tadi, buka dia punya cover plastik dia, susun elok-elok. Lah, seronok tak tuan rumah? Seronok lah. Ini bila pergi open house, mana tapawai, mana bekas plastik aku nak tapau. Tak bankrupt hamba Allah tu. Jadi bila kita silaturahim ni bukan sekadar ziarah. Bila kita ziarah orang sakit, apa yang kita boleh bawa untuk dia? Mak dia tu dah tak boleh bergerak, duduk atas katil, ziarah mak dia. Mak kamu macam mana Siti? Mak aku tu semua atas katil dah, berak kencing mandi semua atas katil. Oh ya ke? Tak boleh bergerak dah, pinggang ke bawah dah lemuk, tak boleh dah tadi. Doktor pun tak tahu buat apa dah tadi. Ziarah, bawa pampers, 2 kodi bawa. Hoi. Tak kelapang tuan rumah bila kita tetamu ni bawa lampin orang tua. Bila kita balik, dia pun hantar di pintu, datanglah lagi. Tak pernah faham, tak faham sudah. Maknanya datang lagi, bawa lah pampers lagi. Berat tuan-tuan. Yang mana hak belah mak, belah bapak, belah abang, belah kakak, belah suami isteri yang pakai lampin, dia tahulah kos dia tu. Belah anak pula tak boleh berak, tak boleh kontrol berak, duk keluar sat-sat tukar. Banyaknya belanja, boleh buat rumah.
Jadi kalau kita sambung silaturahim dengan cara macam itu, menyeronokkan orang yang kita sambung, mudah-mudahan kubur kita nanti luas. Yang ketiga, buat persiapan supaya tidak ada azab di dalam kubur. Apa dia? Bersuci. Bersuci elok-elok. Rupa ramai yang tak basuh kencing. Ni anak kita ni main bola, tengah main terkencing, lari tepi padang, belasah dekat pokok pisang, main bola balik. Yang singgah di highway, pergi kencing dekat mangkuk tandas, tepi dinding, tak basuh. Dia tahu tak itulah penyebab azab. Penyebab azab. Kita di Perak ni tiap-tiap hari hujan, alhamdulillah. Semalam hujan, kemarin dulu hujan. Ada negeri yang empangan dah kering dah. Sampai empangan tu bila dah kering, nampak jalan lama. Jalan lama yang kambui dengan empangan tu pun nampak dah. Kering tak kering dah. Hujan tak ada. Macam manalah mereka nak bersuci, beristinja. Kita ni bersyukurlah duduk di Perak ni. Melimpah ruah air. Walaupun panas. Tapi Allah bagi hujan. Panas tengah hari, mai petang sekali lagi hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat kita belajar di Al-Barakah ni, berkat makcik-makcik, pakcik-pakcik ni duk berzikir, duk mengaji, duk semayang, doa-doa ni mustajab. Yang keempat, nak jaga supaya nikmat dalam kubur tu dapat, jaga mulut. Jangan memfitnah, jangan mengata, jangan mengadu domba, jangan melaga-lagakan orang. Benda yang berkaitan dengan orang, diam. Umur dia 80, pakai kepaya ketat, duk diam sudah. Jangan duk kata kat dia. Tak padan dengan ketua, pakai ketat-ketat apa. Dia hak dia punya. Kamu mengata kat dia dosa. Kita rasa kita baiklah, tapi kita ngumpat tu, kita laga-laga kat dia. Laki ni yoyah weh, bukan boleh bagi muka sangat. Jangan bagi muka kat laki hang tu. Kata sikit, jenis tak sedar diri. Sebab tu dia jadi janda. Dia jadi janda, dia nasihat orang pula. Dia nak ajak makcik tadi masuk grup dia, grup janda mulut jahat. Cuba tanya dia pula, Kak Nak yang pisah dengan laki Kak Nak pasal apa? Pasal aku kata kat dia, tu dia tinggal aku. Lepas tu Kak Nak pun nak suruh laki saya tinggal saya ke? Jangan kita duk ikut orang. Sebab hari ni penasihat 25% banyak. Penasihat supaya kita ni bergaduh dengan suami, bergaduh dengan isteri. Minta cerai no. Kan tak ada lain nak kan bukannya tak lawa hampir barakah tu ada je besar. Dah ada elok-elok ada laki yang kata minta cerai siapa? Ada orang jenis tu. Dia dengki, dia jealous, nama dia melaga-lagakan orang. Yang kelimanya apa? Sedekah. Yang nak bagi nikmat dalam kubur, yang nak bagi nikmat duduk di alam barzah, ni sedekah kita, wakaf kita. Oh, yang ni lah yang mencurah-curah pahala sampai ni. Waktu di dunia mencurah-curah dia sedekah. Nikmat dalam kubur, nikmat tu akan dapat. Kita duduk dalam kubur ni kan yang buat apa? Kalau ada pahala mencurah dapat. Salah satu pahala mencurah sedekah, wakaf. Orang main semayang di surau kita, orang belajar di dewan kita, tuan-tuan wakaf ni buat dewan, buat masjid, buat surau, beribu main semayang. Kita dalam kubur nikmatnya, yang mana tak ada, nak tumpang orang sebelah. Mainlah sikit nikmat kubur tu. Gelap sangat ni kubur aku ni.
Dia bukan boleh tumpang-tumpang. Sebab tu kita cari jalan macam mana nak sedekah. Sebab tu dalam Islam tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh seekor lembu bagi 7 bahagian. Mana mampu Ustaz seekor lembu 5,600, opah tak ada duit, ambil 1 bahagian apa, 800, 700 setengah, 800 setengah, 1 bahagian. 800 setengah pun tak ada Ustaz. Kalau gitu jangan korban di Malaysia, korban di Kemboja 300 pun tak ada Ustaz. Garu kepala kita pun. Kalau kita ambil RM3, boleh tabung masjid. RM3 pun tak ada Ustaz. Ini pun nak simpan duit kawan nak ajak pergi Korea. Ada pula duit ke Korea. Yang tak ada pahala besar tu hang sibuk kumpul duit. Yang pahala besar boleh tolong dalam kubur, sibuk tak nak. Bab jalan on time. Lepas hak nyai Phuket, lepas Phuket Korea, lepas Korea Kemboja, lepas Kemboja Wuhan. Ada pula duit. Yang keenam, persiapan kita untuk nikmat dalam kubur. Anak. Bekalkan anak dengan iman. Itu perancangan tu. Ustaz Ahmad nak dapat anak lagi seorang. Progresif, aktif, lagi sensitif, semuanya tip belakang. Wow, kalaulah dia boleh susun anak dia supaya membekalkan pahala dia dalam kubur nikmatnya. Akak-akak ada 8 orang anak, 8, oi, sejuk mata memandang. Dalam kubur juga akan jadi sejuk untuk kita. Ini namanya persiapan nak bagi cerah dalam kubur. Perancangan awal nak bagi lapang dalam kubur. Rumah yang selesa, macam yang kita duk impi-impikan dalam dunia ni. Dan yang terakhir, ilmu kita yang dimanfaatkan. Tuan-tuan ada ilmu sikit, sebar. Ada kebolehan menulis, ilmu, sebar. Boleh bercakap sedikit, sebar. Tak boleh bercakap, tak boleh apa, ambil kitab wakaf, letak, orang baca kitab kita, dapat pahala ilmu. Maka inilah dia jalan-jalan perancangan untuk membebaskan diri daripada azab kubur. Melainkan orang-orang yang tidak percayakan azab kubur dan bangkit daripadanya, maka dia tiada merasa apa-apa pun bila dia dengar kubur, dia lalu tanah kubur, dia masuk kawasan perkuburan, ataupun dia menguruskan kematian, dia tak rasa apa-apa pun. Walaupun dia tukang mandi mayat, ataupun dia tukang sambut mayat, tak ada apa pada dia. Habis-habis dapat upah 150, gali liang lahat, dia pergi kedai, tikam nombor. Patutnya dia yang paling takut. Tak. Puasa pun tak. Duk kedai mi ahok bulan puasa dengan pakai seluar pendek dia. Minum teh gelas teh lama tu. Kedai kopi tiam. Mana? Ada orang mati nak ke kubur kejap. Tak puasa, nak pergi ke kubur. Orang macam ni dia takkan rasa apa-apa. Yang terasa apa-apa bila pijak paku. Ni duk terasa ni tuan. Aduh, sakitlah pula. Jangan kena potong sudah kaki saya ni. Aduh, baik, kemudian dia kata orang yang percayakan azab kubur dan percayakan akan kebangkitan semula daripadanya akan ingat demikian itu, takutlah ia. Maka dengan sebab takut itu bersedialah dia. Ni saya kata tadi. Dengan sebab kita takut, kita pun bersedia.
kita pun beramal akan amal ibadat yang boleh menolakkan azab kubur dan azab negeri akhirat. Rancang. Kita boleh rancang tudung, kita boleh jahit baju, bahu besar mana, dada besar mana, punggung besar mana, supaya baju yang kita pakai tadi selesa. Kenapa tak suka siap-siap nikmat atau azab di dalam kubur? Kerana turun di dalam kubur dengan tak ada amalan, turun ke tempat azab dan dera. Namanya nak cari seksa, namanya nak cari malang, namanya nak cari nahas. Tangan kosong. Orang lain ada kerih, ada lembing, ada tombak, ada pisau, ada senapang, ada pistol. Hang tangan kosong, mampu lah. Nak masuk ke tempat yang penuh dengan ular, kala jengking, malaikat seksa, kubur himpit, datang dalam keadaan tak ada amalan. Malaikat nak pukul di kepala, kepala tak defend. Malaikat nak pukul di mulut, mulut tak defend. Malaikat nak pukul di tangan, tangan tak defend. Apa nak kata? Nanti benda yang kita buat tu akan defend kita. Malaikat nak pukul di kepala, jangan. Kepala ni lah yang duk fikir macam mana nak jaga agama. Nak pukul di mulut, mulut jawab jangan pukul. Mulut ni lah duk mengajar orang, duk baca Quran, jangan. Nak pukul di tangan, jangan. Tangan ni lah yang dulu dia ni duk sedekah kat orang. Satu badan lama-lama lepas siksa kubur. Agak-agak sekarang ni malaikat kalau nak pukul kita lah, tang mana yang dia tak boleh pukul? Semua tempat boleh. Tang kepala boleh. Kepala lah cari jalan macam mana nak tengok jahat, nak buat jahat. Mulut lagi jahat, mengumpat tak habis-habis. Tangan mencuri, merompak. Adapun jikalau dan kubur itu menjadi tempat yang sempit dan tempat yang gelap. Adapun jikalau turun dengan membawa amal ibadah yang dikerjakannya sebelum daripada mati, maka turunlah ia ke tempat yang lapang, tempat yang sejahtera. Tidaklah ia mendapat azab dan dera.